Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab tauhid bab yang ke-9. Sambungan iaitu orang yang bertabarruk, yang bermaksud mengharapkan berkat daripada pohon, batu dan benda lain yang seumpamanya, yang berbentuk jamadat, benda-benda yang beku. Baik, kita telah bincang dalam minggu sebelum ini, iaitu pada 13 hari bulan 3, 2 minggu lepas, perbincangan tajuk ini. Hari ini kita akan sambung bahagian faedah untuk dalil yang kedua. Dalil yang kedua, kesimpulan ataupun faedah daripada hadis riwayat Abi Waqid Al-Laythi. Di situ kalau kitab saya ni muka surat 122. Setengah-setengah kitab tu mungkin lain muka surat sebab tu dulu saya tulis tanda mana setiap bab tu dalil ke berapa, 1, 2, 3, mudah untuk kita rujuk. Jadi perbincangan pada pagi ini faedah di bawah dalil yang kedua. Saya baca sekali lagi lah dalil itu supaya kita ingat. An Abi Waqid Al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidrah ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwa famararna bi sidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون latarkabunna sunana man kana qablakum. Itu tidak ayat Quran ada tu. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Nun tu nun takkid. Okey, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, kata Abu Waqid Al-Laythi, dikata kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Dalam keadaan mana sedang dalam perjalanan itu, kami pada waktu kami keluar bersama Nabi ni, keadaan kaminya baru saja masuk Islam. Hudasa ahdin bi kufr itu mana baru berlepas daripada zaman kafir. Maknanya panah-panah lagi masuk Islam, barulah. Mana banyak perkara lagi tak faham tentang agama, khususnya dari sudut akidah tu. Hudasa ahdin bi kufr itu makna baru berpisah dengan zaman kafir itu. Ketika itu orang-orang musyrikin mereka ada satu pokok, sidrah ni pokok bidara lah, yang daun lebar itu. Yang disebut dinama ke pokok tu Zatu Anwat, nama pokok tu. Jadi Zatu Anwat bagi orang musyrikin ni mana pokok yang ada berkat lah. Mereka pergi bukan sekadar berteduh, tapi mereka bertafakkur, beriktikaf di situ. Sebab mereka menganggap pokok tu ada kelebihan. Maknanya sahabat Nabi ni dia sempatlah buat gitu. Sebab tu dia minta. Betapa pokok itu dianggap berkat sehingga orang kafir Quraisy, sehingga orang musyrikin pada zaman itu dia gantung senjata-senjata mereka pada pokok itu untuk mengambil berkat, supaya dapat keberkatan pada senjata itu. Baik, bila mana kami melalui
dekat dengan pokok bidara, sebatang pokok bidara lain ni. Bila kami lalu, kami pun kata kepada Rasulullah. Ni cerita sahabat ni. Riwayat daripada Abi Waqid Al-Laythi ni. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah juga untuk kami zatu anwa', sebagaimana mereka pokok musyrikin tu ada zatu anwa'. Kalau ada molek juga boleh iktikaf. Boleh gantung, kita kata sakut beg-beg ke. Kalau tidak sakut senjata pun dia nak gitu. Maknanya kita kata kehidupan zaman jahiliah tu belum selesai lagi, tak habis lagi. Dia minta gitu. Maka Rasulullah pun kata, bila disebut tu Rasulullah takbir, Allahu Akbar, demi Allah yang diriku ada di tangannya, di mana diri aku berada dan nyawaku berada dalam genggamannya. Kamu benar-benar mengatakan sesuatu sebiji seperti yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Lagu ni lah dulu Musa minta, Bani Israel minta kepada Nabi Musa. Apa dia? Quran menukilkan kata-kata Bani Israel, permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatlah untuk kami sebuah berhala, satu berhala seperti mana mereka ada berhala. Mana biar Tuhan ni biar nampak tengok. Sebagai lambang, tak apa dah. Kita tahu tu bukan Tuhan, tapi biar ada dalam bentuk, orang kata Tuhan yang bertanda. Dia kata yang bertanda ni lebih diingati daripada yang tidak bertanda. Dia minta begitu Bani Israel dulu. Padahal Islam dah tu. Mula-mula peringkat awal lah. Baik, Nabi Musa pun kata, sesungguhnya kamu ni orang-orang yang jahil. Saya bubuh jahil. Tidak bodoh, jahil. Kalau bodoh takut dia tahu berat lajak tu. Padahal lebih kurang tu nak. Kamu ni, sesungguhnya kamu ni orang-orang yang jahil, tak tahu. Dia sebenarnya bodoh dengan jahil ni berbeza. Jahil ni bukan bermakna dia bodoh, dia cerdik. Tu jahiliah tu maknanya jahil tidak tahu tentang agama, cerdik dia tu. Kalau bodoh ni lain. Kalau dia faham agama pun boleh jadi bodoh juga. Bodoh ni dia berkait dengan kemampuan minda tu lah. Tapi hak ni bukanlah kata bodoh. Cuma kalau nak kata bodoh pun, bodoh dah lebih dari tu lah. Sebab tu jahil tu dia makna lain. Kalau kita tengok dalam kitab, kenapa dikatakan dia, kalau dalam bahasa Arab bodoh dia panggil hamaqah ataupun sufaha, popok bodoh. Sufaha, safihun, seorang yang bodoh. Tu bodoh sungguh tu. Kalau ajar pun payah-payah tu. Ni jahil lain. Jahil dia tak tahu. Bila dia beritahu, bila dia ajar, dia faham. Tu makna jahil. Tapi kalau bodohnya ajar pun payah-payah. Tu lain. Sebab tu bahasa Arab dia ada kalimah-kalimah tertentu. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Tu kata-kata Nabi tu. Tu kata-kata Nabi. Jadi mana apa yang diminta oleh sahabat Nabi ni, mengikut riwayat Abi Waqid ini, sebenarnya kerana mereka pada waktu itu, sebab tu dia sebut kami pada waktu tu baru berpisah daripada zaman kufur. Jadi kalau kami minta tu, maknanya kesal daripada kehidupan zaman jahiliah. Sebab tu Nabi bui pengajian lagu ni lah dulu. Pokok Bani Israel minta dengan Nabi Musa, kamu pun begitulah juga. Moga baru kan? Moga baru-baru masuk Islam nak lagu mana? Baik, persoalannya sebelum kita pergi kepada faedah di bawah tu, sebenarnya permintaan itu untuk apa? Permintaan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tu pada Nabi nak, dia nampak, dia tidak nampak dari sudut keburukan. Dia nampak dari segi kebaikan, bertabarruk. Dia nampak baik. Jadi nampak baik tu mengikut pandangan dia semasa zaman jahiliah lah. Bila dia masuk Islam, dia ingat kau baik juga. Dia ingat kau tidak salah. Dia ingat kau tidak syirik gitu. Jadi pergi ke bawah pokok, orang Melayu kita pun dulu terlibat dulu kan. Kalau pergi pokok besar agak, dia kata minta maaf lah anak cucu tu pelalu ni. Orang kita nyakit juga dulu. Tapi alhamdulillah hilang dah tu. Hilang dah tu. Lepas hilang tu lapuk syarat biar langgar. Pokok-pokok. Tapi tok tu sama juga. Padahal anak cucu tu pelalu tu salah langgar, kena sama. Tak pakar. Tok lah ni tak pakar kan. Kalau dulu boleh kira. Jadi kalau kita tengok orang Melayu pada pengalaman pahit itu, pengalaman syirik itu. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok sekarang ni boleh katakan tak ada lah. Tapi hak saya dapatnya ke arah tu pula dah sekarang ni.
Mana dia berpusing, nampaknya nak ada pula dah. Kalau tak dia ada, dia tidak pergi ke pokok jamu jembar dah. Dia pergi ke kubur pula. Dia pergi ke kubur. Tu ada dah. Sebab tu kena berhati-hati. Kena peringat ke ahli keluarga kita. Biar jelas. Jadi sebenarnya permintaan daripada sahabat Nabi ni adalah dalam konteks tabarruk. Konteks tu sebenarnya. Nak ambil berkat dengan pokok tu. Biar. Jadi apa dia minta dengan Nabi? Sebab kalau Nabi buat, dia jadi adalah berkat tu. Kalau dia tak minta dengan orang lain. Dia suruh Nabi. Kalau Nabi tentukan mesti ada berkat. Mengenai Nabi ni wakil Tuhan. Jadi bila Nabi sebut gitu, maka dia fahamlah bahawa rupanya tak betul gitu. Rupanya salah begitu. Dia faham lah. Itu tujuan Nabi nukilkan kisah Nabi Musa tu. Tu. Kisah Nabi Musa tu. Jadi bila dia mari, Nabi Musa kata kepada Bani Israel, kamu ni orang-orang jahil. Jadi Nabi tak kata pada sahabat dia jahil, tapi sahabat dia faham. Kata kita lah tu. Padahal Nabi bawa nukil cerita Nabi Musa. Sahabat pun faham. Baik, cuba kita tengok faedah. Daripada hadis ni, beberapa kesimpulan lah. Yang pertama, tabarruk dengan pohon termasuk syirik. Demikian juga dengan batu dan yang sepertinya. Jadi cerita Sayyidina Umar telah jelas yang kita mudah faham. Bila dia pergi nak kucut, nak istilam Hajarul Aswad itu, dia kata, wahai batumu ni batu ya. Kalau tidak Nabi aku buat gini, aku tak buat. Memang tak ada sah pun hadis sebut kelebihan Hajarul Aswad. Cuma kita buat tu atas rasa ikut Nabi boleh pahala. Bukan kerana batu tu. Bukan kerana batu tu. Dari sudut tu. Sebab tu tak boleh sujud batu, tak boleh cium batu lain. Ikut jumpa batu cium. Tak boleh kiyah tu. Tak boleh kiyah tu. Golongan kuburiyun, kita sebut kuburiyun lah, baru ringkas. Kalau tidak kena huruf panjang. Kuburiyun, dia kubur dia cium batu nasi. Dalam video, sahabat-sahabat saya yang adalah beberapa orang yang belajar di Hadramaut, di Bandar Tarim tu, dia biasa tengok enggak tak pergi tak apalah ni, tengok dalam video dalam internet pergi cium kubur tu. Kenali dulu ada yang buat gitu. Dia nak cium tu dia basuh dulu, dia basuh. Hak kali terakhir dia basuh tu dia tak ada air ambil untuk bui minum pada anak. Lepas tu dia cium batu tu. Ni kerja apa buat muslimat ni. Hak muslimin tak ada sebut gitu. Dia ada satu kumpulan marhaban dia panggil. Mati semua dah. Cuma saya kenal beberapa orang itu sebab dia jiran saya juga. Masalahnya dia ketua dah. Tu ada berlaku. Kubur tu kenali. Tak ada siapa marah bila dia buat gitu. Tak ada siapa marah. Lama juga tu mak saya kata berlaku tu peristiwa tu terhadap kubur tu kenali. Sebab apa? Sebab tu kenali dianggap sebagai orang yang saleh, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dah kalau kita pergi pondok di kubur tu kenali kan, kubur tu kenali hak buat bangunan tu. Dia buat macam wakah tu. Siap dengan pintu masuk. Ada kipas ni. Takut panas. Tu. Jadi hak ni tak boleh berlaku ni. Saya nak sebutlah biar kita nampak bahawa apa yang kita bincang ni bukan hanya ada dalam kitab. Memang berlaku dah dalam masyarakat kita. Misalnya cincin. Saya pernah jumpa. Mati juga dah dia ni. Dia ni qari nah. Yalah, qari. Baca Quran sedap lah. Dan dia ni naga mata cicing. Allah, kalau dia kecek bak cicing 5 cicing tangan dia pakai pergi sekolah masa dia mengajar. Guru saya juga dia. Guru kita nak awal. Kita harap dia berubah, tapi gitulah. Siapa pernah dia di interview berkenaan dengan kelebihan mata cicing. Dia sebutlah mata. Mahal lah mata. Saya dengar sendiri. Dia sebut ni ada kelebihan. Mana binatang bisa tidak akan ganggu kita kalau pakai. Memang dia sebut. Masa tu tak timbul lagi kayu kokar tu. Oh, tak jumpa lagi perahu Nabi Nuh tu. Tak jumpa lagi waktu tu. Tu. Jadi benda-benda gitu sebenarnya berlaku dah di dalam masyarakat kita. Kalau kerih misalnya, tu kita maklum lah kerih tu. Dia perasak, dia ada lah. Tak boleh. Pantai lari begini. Buka tu tak boleh nyawa. Buka tak boleh nyawa. Tahan apa? Buka. Bila habis cabut, habis tubik mata, hujung tubik sikit, baru boleh nyawa. Dia ada pantai lagi dia. Saya pernah nak tengok lah. Ustaz juga ni, tu kata tu. Apa dah jadi gitu Dia kata jangan nyawa. Kata apa? Memang tu pantai dia. Pantai lari lah. Bukan tak nyawa kita pun ikut dia. Kaifiat dia tu. Banyaklah saya tanya dia kenapa dia bila dia perasak. Saya tengok dia perasak dia guna 5 puruk. Belum adalah bunga, beberapa jenis bunga dia letak air. Adalah cara dia buatnya.
Semua tu adalah maintenance dia kata. maintenance nak jaga keris tu. Kata berat sungguh selepas tu juga adalah benda tak oleh. Misalnya dia sebut, dia kata keris ni kalau kita letak bawah batang, dia kata maknanya di segi mimpi ke apa tu, tak ada lah mimpi karut-karut tu. Tu dia. Tak ada dah Nabi suruh baca baca ni tu. Tak ada, tak terima. Tak keris. Cuba tanya berapa kalau dia nak jual keris tu. Setelah dia syarah, lama ketemu. Naik harga tu. Naik harga keris dia tu. Tu ya sebenarnya. Berpuluh-puluh keris di rumah dia. Cuba minta beli nak tahu. Hak ni, hak dia itu sama dia ayat lah kelebihan gini. Jadi saya sebut tu tujuannya supaya kita faham perkara ni pun berlaku dalam masyarakat kita. Yang kedua, takut terjatuh dalam syirik. Jadi maknanya apa yang diminta oleh sahabat Nabi yang baru keluar daripada zaman jahiliah syirik ini, dan Nabi bawa cerita Nabi Musa ni dengan maksud supaya mereka tidak terjatuh dalam syirik. Jadi Nabi nak ayatnya hak tu termasuk dalam syirik. Menganggap pokok tu ada kelebihan itu termasuk dalam syirik itu. Kena jaga. Tak boleh gitu Sebab apa? Asasnya gini lah. Kalau kita ni semua ni hak berlaku sini, dia ada satu anggapan, maknanya keris ke pokok ke, dia ada juga memberi kesan kepada kita. Kesan tu kesan yang baik lah. Tak ada orang tabarruk untuk dapat kesan yang jahat. Kesan yang baik. Mana di situ dia akan bagi tawakal kepada Allah dengan tawakal kepada benda. Mesti ada juga bergantung, harap, terikat hati itu dengan makhluk. Hak tu kita tak usir dalam agama. Sebab tu pakaian di tubuh kita ni, macam mana cincin ke, perhiasan ke, apa saja, semua tu adalah semata-mata pakaian saja. Jangan lebih daripada tu. Kalau pakai cincin pun dengan maksud perhiasan, sekadar itu semata-mata, tak apa. Kalau ada maksud lain, dia boleh mengganggu Allahus Samad itu. Tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Dia boleh terganggu. Sebab kita beli tu dengan niat tu, dia mesti terganggu. Sebab ayat lah. Kalau ayah kita cicing, tak ada ke ayah kita pun tak syarah pakai ambil dia dalam tu. Dia tak syarah ke apa. Tak telitah barang gitu. Supaya kita beli obat Panado, tak telitah. Tapi kalau hak tu mama dia kata guna ayat Quran, tak apa buat tangkap azimat guna ayat Quran. Misalnya kalau ada orang kata begitu. Ulama kita bahas lama jamil ada dalam kitab. Memang kau tu khilaf. Betul? Kalau kita tengok dalam kitab memang khilaf pun. Dulu bincang lama juga dengan Maulana dalam kelas masa belajar. Mana kata betul. Betul hak tu. Sebab itulah ulama kita kebanyakan yang berpihak pada pandangan yang kata boleh pun itu untuk rawatan saja. Bukan untuk tangkar sebagai tak kena lagi. Cuma ambil azimat, tulis ayat ke tak kena. Dia tak ada penyakit apa pun. Nak elak daripada kena. Tak lihat tu. Sebab apa tu? Kalau ada ulama kata boleh pun, kita kena terima pendapat yang kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia boleh membawa kepada syirik. Dia teringat, dia tak ingat dah ayat Quran tu, dia ingat ke tangkal. Itu bahaya. Tetapi kalau dia sudah kena penyakit, hak tu tak apa. Hak tu ulama lebih kata boleh untuk rawatan saja. Sehingga boleh kita buat air tawar, jampi guna dia panggil ruqyah itu. Guna ayat hak tu ulama kata boleh, bukan tak ada lah sunat agama. Cuma tangkal dia bahayanya sebab tak kena lagi seolah-olah kita berbentengkan dengan tangkal itu. Walaupun ayat Quran, dia tak ingat dah ayat Quran itu. Dia ingat ke tangkal itu. Azimat. Tak boleh. Kalau ada yang kata boleh pun, dalam bab ni bila berlaku khilaf antara syirik dengan tidak syirik, kita kena ambil hak tak boleh. Sebab ni khilaf hak berat, bukan khilaf bab fadail ni. Jadi kena faham tu. Tapi kena ingatlah kau ni khilaf, tetapi dia jadi bahaya. Dia ada bahaya dia. Sebab itulah guru saya, Maulana dia kata, tak usah buka luah lah dalam benda ni. Jangan buka luah sangat, takut jadi masalah. Kalau sakit pergi hospital dulu. Ni nampak gelembung tangan. Pergi jumpa Tok Mama, Tok Mama kata sahai buat ni. Sebut nama. Saya kena Saidi tu. Tak boleh hakak tangan sebelah. Mula-mula kahwin tak boleh hakak tangan. Sebelum ni kau tak ada apa-apa. Kita apa hari? Kita orang tak caw nak ngutur ada lenguh pakai pegang sebelah. Satu hari tu adalah orang tu minta, orang ni minta pergi Ustaz Den jumpa ni bukan penyakit biasa. Sebab apa? Sebab doktor cek saya, dia kata molek. Doktor tu dia pergi. Kita tak segi. Bila pergi jumpa ni baik 12 ni tu Om.
Dia buatlah kita kejut tengok cara nak ayatnya saya pengen. Hak lain tak sebanyak dah cerita lain. Nak ayatnya ni kena beringat sebab kalau kita ngaji hadis kita kena mikir bagi-bagi gitu. Dia buat ada cara dia buat pelik lah. Oh dia kata ni saya rapat nah buat ni. Kata nama ke dia saya tu. Dia kata cuba sebut nama saya. Tengok tu ngomong. Kita tahu dah menipu angin Datuk ni. Nanti aku sebut dulu ya. Kita pun nak test dia. Sebut nama Ustaz Nasing. Ni dia tu. Ustaz Nasing, kawan tu duduk ngaji Pakistan. Kata penasihat tu nipu aku selepas lah. Lecah hati kita dah. Sebut Ustaz Nasing, kita pun hantar masa tu internet dah. Hantar mesej dua dah. Yang tahu kerja lagi ni. Dia kata berapa pula. Buat kanan nak tanya. Sokor dia. Jalan dah, dia kata lama dah buat tu baru kena. Nak ayatnya penipunya. Baik, kita nak tahu. Ana bersakap baik gini ya. Sebab kalau kita belajar hadis, ada dalam hadis pun sebut. Tok Muhammad tu dia sebut tu, sebenarnya dia nak fitnah ke tak? Tak. Dia ada orang ayat ke dia tu. Kalau orang panggil qarin, tu lah. Tu ayat ke dia. Ayat tu dalam bentuk berat sangka. Hati dia rasa cenderung. Gitu ya sebenarnya. Tu orang panggil membenarkan dukun itu, membenarkan arraf dalam hadis bu. Jangan kita membenarkan arraf tu. Bahaya na'udzubillah. Sekali boleh jadi kalau kita tidak terdidik dengan cara baik boleh sangka buruk dah tu. Tu benda-benda gitu. Taklih dalam agama taklih gitu. Patut percaya kepada benda-benda gitu termasuk percaya kepada raib tu tak molek itu taklih bahaya. Kalau kita kata tidak syirik lalu pun, dia gisi tu, nak gisi tu. Sebab tu kita dalam bab syirik ni kita kena tahu. Hak saya tekan sama. Benih dia tu. Benih syirik. Bila benih syirik dia akan membuahkan syirik lah. Dialah tak jadi buah lagi, tak jadi pokok lagi, tapi bila kata benih hak tu, dia gisi tu. Orang Arab kata apa ni? Inna safinata la tajri 'alal yabasan. Perahu ni tak gerak atas daratan yang kering kontang. Mana kalau duduk atas air dia akan gerak ke mana pun perahu. Sebab ayat lah. Itu maksudnya. Kena berhati-hati. Sebab tu tak ada kebaikan pun. Saya nak sebut satu lagi. Ni sini dia tak sebut lagi, kita tak nak sebut. Sebenarnya perkara, kena ingat, perkara yang kita ambil khilaf. Contoh khilaf tadi, azimat dan gapo. Kita kata dah. Ulama ni kata tak syirik lagi. Hak ni kata syirik dah. Maksud tak syirik lagi tu apa? Apa maksud? Ulama ni kata hak ni syirik dah ni. Atau boleh membawa pada syirik. Kita nasihat jangan buat. Hak ni kata dak lagi. Apa makna dak lagi? Dia pergi ke sunat ke tak? Tak pergi. Sah ke wajib. Jadi, maknanya harus. Bila kata harus, nak lawan dengan kemungkinan jatuh pada syirik. Berat hal tu lagi tu. Sebab tu ulama kata khilaf gitu, dia kena tinggal. Tak boleh buat bagi tu. Yang kedua, sebab hak ni kata harus, hak ni kata jatuh syirik. Jatuh ke syirik tu bukan harus, tu haram. Mana kena tinggal. Sebab tu hal ni khilaf, mana kita mengelak daripada khilaf terbaik dalam bab tu. Bukan bab fadail. Bab fadail tak apa. Yang kedua, dalam kih ni, sesuatu yang khilaf antara syirik dah ataupun tidak syirik lagi, khilaf ni kalau kita tak buat hal tu pun sedikit pun tidak menjejaskan kebaikan dalam beragama. Misalnya, kalau kita tidak pakai azimat pun tak. Azimat lah kita kata, tangkar dan sebagainya. Tak ada ke cara lain yang kita boleh. Mana orang yang tidak hidup dengan azimat ni jadi lagu mana? Lebih baik ke? Kau jadi tak baik? Lebih baik. Sebab kita kata tawassul. Kita ambil biarlah saya letak tawassul kepada orang mati di kubur begitu. Ada kata khilaf, hak ni kata boleh membawa syirik, hak ni kata tak. Baik. Bagi saya dalam keadaan sebab konsep tadi harus. Hak ni kata jatuh syirik ni kira-kiranya harus tu. Hak tu harus. Yang kedua, kalau kita ambil kaedah tadi juga, baik, kalau kita tinggal tawassul tu pun tak ada dah ke tawassul lainnya. Yang kita boleh bertawassul juga. Seolah-olah kalau tak ada tu tak ada dalam amalan dalam Islam. Gitu ke? Tu kena tengok tu. Padahal kalau tinggal hak tu pun banyak lagi tawassul lain yang bersifat syar'i tu. Tawassul dengan doa orang hidup. Tu boleh, tak ada masalah. Sama-sama kita boleh doa kat ayat kawan dia hidup, dia pun doa. Bahkan hak tu boleh pahala besar. Bahkan kalau dia tak suruh kita doa, malaikat ke doa kebaikan pada kita dalam hadis. Maknanya tawassul hak tu kalau tak buat pun tidak menjejaskan kehidupan agama kita. Bahkan lebih baik ada. Cuba perhati molek. Kalau bab hak kami khilaf sampai ulama kata tak boleh bawa pada risiko yang lebih besar. Maknanya hak tu kalau tinggal pun tidak menjejaskan ibadat. Bahkan lebih molek lagi.
Dan kalau kita perhatikan, dia akan ada. Kalau kita tinggal tu, dia ada juga makna tu. Misalnya kita tinggal tabaruk dengan pokok, dia ada tabaruk dengan baca Quran, tabaruk dengan semaya malam, tabaruk juga tu. Tabaruk dengan doa orang baik. Maknanya tinggal 1000 lagi hak sunnah duk tunggu kita. Tu sebenarnya. Sebab tu bagi saya tengok betul-betul orang buat benda ni betul-betul dia telah kena talbisu iblis itu. Seperti guru Menteri Besar Kelantan kata almarhum lah. Bagus dia punya perumpamaan dia. Sepohong pokok naka tu ada 50 butir. Sebutir yang kita barutnya pakat duk lihat barut tu. Hak tak barut dia tidak duk titik air mulut tu. Duk tengok apa barut ni. Padahal 49 butir lagi ada tu tak. Tidak duk mari perasaan nak tu. Tinggal tawassul dengan mati kubur. 1000 lagi tawassul lain hak ada depan. Apa tak ambil tu? Hak boleh. Itu masalah. Sebab tu bagi saya ni talbisu iblis. Kena perangkap syaitan, perangkap iblis. Tu sebenarnya. Kita kena tengok gitu. Jangan kita ingat sebabnya ulama pun sebut benda yang dilarang tidak sebanyak benda yang dibenarkan dalam agama. Kita ambil makanan. Apa dia makanan yang dilarang? Boleh senara, tapi cuba senara makanan yang dibenarkan. Tak kelik kita hari ni. Kau nak tulis tu. Banyak dok. Cuba tengok pergi di Maidin, kedah mana ke, semua boleh makan belakang tu. Tak ada serve tak boleh makan. Lepas tu pergi ke kedah, kalau pergi di, kita kata di inilah, di kita kata Selangor, ada juga dalam kedah dia ke ni tak boleh makan. Kecil yang tempat tak boleh makan tu. Hak boleh makan tu penuh makan. Agak dia tak suku lah. Daging babi kecil lah. Mana babi belakang tu. Jadi hak tak boleh makan. Hak boleh makan ni banyak. Sebab tu saya biasa sebut pada pelajar, kalau boleh gula batannya, buhallah. Katalah ada satu kaedah, dia boleh pelembut batannya. Boleh buat sayur batannya. Alah. Kalau doktor kata tidak akan menyebabkan berlaku kerosak kepada maidah kita tersebut, boleh makan. Sebab memang asal dia boleh. Asal lagi boleh. Tu noyanya agama kita. Jadi kalau hak Nabi takwil tu, Allah boleh bilangnya jari. Hak ni tak boleh, hak lain boleh berlaku. Tapi kalau dalam ibadat dia tutup awal-awal lah. Tapi kukuk mana tetap dia banyak hak boleh daripada hak tadi. Misalnya kita kata tawassul. Nabi sebut dah tawassul hak boleh. Tawassul dengan amalan kita, tawassul dengan doa orang hidup, tawassul dengan kerja. Banyak hak boleh. Hak amalan kita nak banyaknya dengan Quran lagi. Dengan kita duk ngaji ni sebenarnya bertawassul juga. Bertawassul dengan ni, majlis zikir ni, majlis ilmu ni. Tu tawassul sebenarnya. Tawassul ni ulama kata mana kita melakukan amalan yang boleh mendekatkan diri pada Allah. Tu orang panggil tawassul. Taqarrub ila Allah. Ni taqarrub lah kau ni. Tu ya. Jadi kenapa kita jadi duk sibuk dengan benda-benda begitu? Bahaya. Ada jadi bahaya lah. Banyak sebenarnya. Kalau saya nak sebut lah, banyak. Dia gini yang mudah. Sebab tu bila kita ngaji hadis hingga kita nampak seperti Nabi lah. Sebagai contoh saya Nabi. Ni benda tidak haram ni. Tapi kita layak cara tu. Hak kita tahu berzikir. Khilaf ulama semua kata guna ruah jari ni. Hak Nabi buat ni. Tapi benda tu khilaf. Ada sahabat guna batu untuk berzikir subhanallah. Boleh, tak ada masalah. Tapi siapa belik tangan kiri kanan gatal tekuk ni ada Nabi buat gitu. Tidak haram kita tak kata. Tapi cara tu. Aku tu Nabi buat. Ada. Cuba ya orang dengar. Ada. Pergi mana-mana. Gatal sini besar kemain. 2. Kadang-kadang 3. Belik sini bergatang ni. Jolo-jolo gitu tak. Masuk dari TV dah ketika di temu ramah tu. Ada kan Nabi buat gitu. Benda tu kita tak kata haram. Kita tak tahu hukum pun. Cara hidup tu. Ada Nabi buat gitu. Tak ada. Patut awak buat tu. Kira tiru siapa? Dia akan kata kita, dia akan tanya kita gini. Tak boleh lah. Kalau jenis hak tu guru lagi serbai lagi tebal, dia akan tanya ada Nabi lagi. Berat lagi. Dia tok guru dia berat pada anak murid sama pun. Dia akan tanya ada Nabi lagi. Tak ada. Moga sahabat tak ada buat nak lari mana. Benda tu tak berlaku zaman Nabi. Gitulah. Yang ketiga, tak habis lagi situ kerana seseorang terkadang menganggap baik sesuatu dan dia menyangka boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT atas nama andaian ala sabili takdir, secara andaian. Akan tetapi ternyata hal itu
sebenarnya menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah Azza wa Jal dengan sejauh-jauhnya. Dan malah sebaliknya, mendekatkan diri kepada murka Allah. Bukan sekadar menjauhkan sejauh-jauhnya daripada Allah, bahkan dia menimbulkan murka. Boleh menatijahkan murka Allah kepadanya. Mana kita minta nas'alus salamah wal afiyah tu. Oh, dia tulis kat Rumi kita pun nak baca payah tu dah. Tengok terjemahan baru faham tu. Oh, tu nak baca mana tu? Nas'alus salamah tu wal afiyah. Tu tengok terjemahan baru kita faham tu. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan sihat tubuh badan, afiah, sihat. Tu. Yang ketiga, yang menjadi ukuran lah, penanda aras dalam menghukumi sesuatu adalah dengan memperhatikan hakikat makna sesuatu. Kita tengok hakikat dia. Hakikat dia. Bukan sekadar nama dia. Awak bubuhlah nama Sufi, nama gawa. Itu tak penting bagi saya. Saya nak tahu amalan awak tu apa dia. Bahkan hidup cara Sufi itu sendiri pun, nama tu sebenarnya tidak dipopular ke zaman Nabi pun. Nama tu sendiri. Patut zaman Nabi ke dia guna nama? Sunnah tu lah. Sunnah tu hak Nabi. Hak Nabi popular. Apa nak guna cara hidup cara Sufi? Bagi saya nama tu pun, sebab tu ulama kita ramai, ulama sebut ulama bincang nama tu saja tu lama mana. Nak boleh tubik nama Suf tu. Suf tu daripada apa? Suf tu. Ya tu ya nisbah pada orang tu. Sufiyun. Suf tu apa makna? Asalnya setengah kata bulu binatang. Sebab orang Sufi ni dia zahid. Dia pakai baju tu, baju ni bau busuk. Bulu ke bau busuk. Nah bila pak tu kan. Macam-macam lah nama tu. Tak apalah. Kita tidak kata tak boleh nama tu. Konten dia tu macam mana? Isi kandungan. Kandungan dia tu. Kita nak tahu. Setara Imam Ghazali tu orang kritik, ulama kritik sebab dia pernah menganjurkan supaya tidak kahwin untuk beribadat. Ulama kritik kebuk tu. Tak kira sebab dia kira ni bercanggah dengan ajaran Nabi. Satu ketika lah. Satu ketika. Cuma saya daripada pembacaan saya, Imam Ghazali ni berubah, banyak berlaku perubahan dalam hidup dia. Hasil daripada kajian pembacaan. Sehingga ada kata dia mati, ada kitab berada di sisi tubuh dia. Kitab Bukhari tu. Kata itu atas rada dia. Bila dia mati. Kitab Ihya tu antara kitab awal dia tulis. Sebab tu ada kekurangan banyak. Kita kena tahulah tu. Tapi Imam Ghazali ni sumbangan dia teramat besar. Kita boleh topai. Yusuf Qaradawi kata saya jadi setahun ni Imam Ghazali ni kata Yusuf Qaradawi. Tapi saya tidaklah terima semua. Bila kita belajar, kita pilih lah hak tak malik, misalnya hadis, hak tak siapa perkat maudhu' ada dalam kitab Ihya. Kita buat hak tu. Dan Imam Ghazali dia tidak jatuh kerana hak tu. Hak baik terlalu banyak jasa dia. Kita kena ingat gitu. Bapa sebab kita ada panduan. Dia ginilah mudah Ni sebut orang mudah ulama kita ni. Ulama kita tanya, kenapa Nabi seorang apa cukup dah Nabi? Sahabat tak cukup seorang, dia kena ramai. Kadang-kadang sahabat ni tersalah ditampung oleh sahabat ni. Tapi kalau Nabi tentu benar, mesti benar. Sebab dia maksum. Kalau ulama lagilah ramai. Kalau seseorang ikut seorang je ulama, sesat dia, boleh jadi sesat. Sebab apa? Sebab manusia ni mesti ada salah. Sahabat mana pun. Orang yang tak nampak salah ni, tak buat gapo-gapo. Nak nampak orang, mula tak buat apa-gapo, poti api. Dia gitu lah mudah patuh. Mana kata salah pun. Bila dia berperanan, dia ada buat kerja baru orang nampak. Tu ya manusia ni. Nak tahu lemah dia buat kerja. Baru boleh tegur. Yang ketiga di sana jadi yang menjadi apa ni kita kata penanda aras untuk menghukum sesuatu adalah dengan memperhatikan, kita lihat pada hakikat makna sesuatu, bukan tengok nama dia. Kerana dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan permintaan para sahabat sama dengan permintaan kaum Nabi Musa AS. Mana Nabi bandingkan, siapa hak mu minta dengan hak Bani Israel minta dulu. Padahalnya hak sahabat Nabi minta, dia bukan minta Tuhan dalam bentuk berhala. Hak dia minta, dia nak pokok tu, pokok berkat itu. Tetapi hak Nabi kata siapa dengan pokok Nabi Musa minta. Pokok Nabi Musa minta, dia minta alihah, biar ada juga berhala dalam bentuk arca yang boleh dilihat daripada 4 dimensi ni kita kata.
Tak sama tu. Kita kata, sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Tu. Sebab apa sama? Sama dari sudut mana? Kita ingat orang kafir hak sembah berhala tu dalam tu ingat sebodoh tu ke dia? Di zaman Mekah kita kata, patung-patung tu batu yang dia tebuk, dia buat. Tebuk mata, nak boleh ada mata setara tu dia tu dah tebuk tu. Hak je semua. Patut tak okey dia nak sembah tu, tak okey dia anggap tu Tuhan. Maka dia je buat. Ada ke Tuhan ni diciptakan oleh orang lain? Tuhan apa gitu? Dia tahu tu. Sebab tu dia hak tu sebagai tamsil, sebagai simbolik. Sebab tu dia letak nama orang soleh. Jadi bila dia pergi tu, dia qasak itu orang soleh yang telah mati. Maknanya dia sedang bertabarruk dengan orang soleh. Cuma orang soleh tu yang bertanda lebih baik daripada yang tidak bertanda. Biada. Gitu ya. Serupa dengan pokok tadi. Dia bukan semua pokok agak dia. Cuma dia menganggap ada kelebihan. Kelebihan tu sebenarnya bukan pada pokok, tapi pada benda lain yang ditajalli kepada pokok tu. Itu sebenarnya. Sebab tu dia tidak semua sebarang pokok tertentu. Jadi pokok tertentu tu dia mengambil kira dari sudut mana? Misalnya kalau ada dulu setengah-setengah orang pokok tertentu yang Rasulullah singgah situ. Hak Rasulullah tak singgah, dia tak kira ada kelebihan. Mana dia ada kaitan dengan orang soleh. Ada kaitan dengan sebab dia hukum mana kalau kita dia akan pergi ghuluun fis solih. Dia pergi situ juga hukum mana. Suruh ayat lah. Kalau bahan dia akan pergi kepada melampau terhadap orang soleh. Tak suruh ayat. Dia akan sampai situ. Tu sebenarnya pokok dia nya, butir dia nya. Sebab tu kita dalam agama ni Islam sekat awal-awal lagi tak boleh ta'assub, tak boleh fanatik, tak boleh. Apa? Dia akan pergi situ, pergi kepada ghuluun fis solih. Gitulah bahaya lah kan, bahaya. Baik. Yang keempat, sebab dari penyembahan patung-patung itu adalah kerana mereka mengagungkannya, berdiam diri di sisinya dan tabaruk dengannya. Sebab apa? Sebab mereka anggap tu orang soleh sebenarnya. Cuma buat dari bentuk patung. Sebab dia buh nama apa-apa tu. Suak, Suk, dan semua tu nama orang soleh zaman Bani Israel. Mana La Uzza tu nama orang soleh. Sebab tu zaman jahiliah ke banyak nama Abdul Uzza nama. Abdul Manat. Kalau Abdul Manaf tu lain. Ni Manat. Tak, marbutah tu. Yang kelima, umat Islam akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Ini Nabi sebut ni fenomena yang berlaku pada umat dia, kesesatan yang berlaku pada umat dia. Mereka ikut sejengkal demi sejengkal cara hidup orang kafir, sehingga kalau mereka masuk dalam lubang dhab pun la dakhaltumuh, Nabi kata kamu pasti akan masuk juga. Ayatnya pengikutan itu. Dari segi pengikutan, bila tidak dikawal dengan sebab kejahilan, dia nampak molek. Gak takdir Allah SWT, puak-puak ni antara yang maju dalam kehidupan secara duniawi, menguasai dunia, menguasai media, intelijen dia paling hebat. Yahudi tu nampak hebat. Jadi biasa manusia dia ikut yang mana hebat, menjadi ikutan mereka. Itu takdir Allah SWT nak uji kita. Habis kena. Siapa pening pokok-pokok teori konspirasi ni kan? Pening pakai dia. Habis jadi hal tu dia. Tu nak yakin pening lah tu. Kalau tidak pening tak jadi gitu. Yang keenam, tanda dan bukti kenabian Nabi kita. Ni termasuk dia panggil apa ni? Bukti kenabian lah. Bukti kenabian. Jadi Nabi Muhammad ni dia boleh cerita umat hak terdahulu. Cerita tu daripada mana maklumat itu? Daripada wahyu. Nabi sebut lalu, ni lah dulu Bani Israel tak minta pada Nabi Musa. Boleh ayat lalu pada Nabi Musa dengan Nabi ni berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun. Yang kedua, kesyirikan akan menimpa umat. Kena berhati-hati. Realiti, ni realiti. Syirik seperti mana syirik asal akan berlaku pada umat Nabi SAW. Yang ke-8, celaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani juga diarahkan kepada kita agar kita waspada. Bila sebut, bila cerca, bila kutukan Allah yang Allah tujukan kepada Yahudi dan Nasrani, kita kena tengok kenapa dikutuk, kenapa dicela, kenapa mereka dihina. Pada mereka lah bangsa yang paling bertuah, paling ramai. Dalam hadis Nabi kata Bani Israel inilah bangsa yang dipimpin oleh Nabi, ahli politik dan Nabi. Mati seorang Nabi, Allah bangkit Nabi lain. Tu Bani Israel. Enggak, kita tak ada seorang abuk Nabi Melayu. Kalau ada pun letih gitu. Sakit. Tak jawatan. Rasul. Tak ada Nabi Rasul.
Mana hak dilantik Allah, tak ada sahabat pun kita. Bani Israel lebih. Tapi tiba-tiba tengok dia dikutuk oleh Allah. Bahkan dijadikan sebagai simbol kesesatan. Sehingga ulama kata nak tahu kesesatan kena kaji Yahudi dan Nasrani. Kita akan boleh tahu. Sebab sesat itulah mari sampai zaman kita. Cuma dia nama berbeza. Jadi kesesatan klasik, kita kata dalam kitab-kitab klasik, zaman-zaman dulu, kita kata apa dia? Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah dan sebagainya. Hak tu sebenarnya lah ni pun ada lagi tak elak tu. Cuma nama lain. Mari dia betul liberal, mari betul Freemason, mari dia betul macam-macam lah kita kata. Tu kena ingat sebab itulah ni dalam kitab ni. Bukan. Ni lain. Tapi hak ni pun molek ni. Kena beli lah. Molek-molek saja beli dak. Lepas tu tak baca. Beli kena baca. Ni. Selagi Ustaz ni ngajar juga tu usul fiqh. Usul tafsir. Apa tu? Faidul Khabir. Fauzul Kabir. Syah Waliullah tu kan. Tu molek. Tu dia sebut dalam tu. Dia kata kalau nak kaji ajaran salah, mai ajaran salah tempat kita ni banyak. Mula-mula sekali kita kena kenal ajaran salah hak sebut dalam Quran. Sebab di situ belaka dia pecah tu belaka. Dia mai tu belaka. Gapo dia? Musyriki. Gapo dia? Yahudi, Nasrani, munafik. Munafik ni. Kena tahu tu. Sebab tu ulama tulis kitab khusus ciri-ciri munafik macam mana. Sebab apa Yahudi dilaknat oleh Allah. Kita tengok. Jadi sebenarnya ajaran tu dia ada berlaku ni dalam ajaran salah. Cuma dia tadakhul. Tadakhul ni apa? Tadakhul ni makna serap. Hak ni masuk sikit, hak ni masuk sikit. Jadi nama lain. Benda tu lah ya. Misalnya kita ada isu sembah kubur. Mana ajaran salah mana-mana pun ada tu. Syiah kan? Hak ni hebat benar lah Syiahnya. Kalau bak sembah kubur ni sinonim dengan dia. Kubur ni tak ada kali masjid sebesar kubur dia. Pak kita ni. Masjid Syahalat tu. Comel kubur Khomeini lagi. Kubur saja. Salut ngemah. Tengok dalam internet. Besar lah. Jadi kita kena ingat sebab tu bahaya sebenarnya. Kalau di negara jiran kita tu, sampai peringkat kubur wali tu, tulis signboard perempuan haid tak boleh masuk. Bila ditulis di kubur perempuan haid tak boleh masuk, kita masjid tak boleh tu. Kubur tu tulis. Maknanya ke dia? Maknanya mereka anggap mereka terhadap kubur tu sampai ke satu tahap masjid dah. Disiplinnya. Sehingga perempuan haid tak boleh masuk. Sedangkan masjid boleh masuk lagi perempuan haid. Dalam mazhab Syafi'i boleh masuk, tapi masuk sekejap. Misalnya kalau dia nak litah masuk ke masjid haram ya tak? Dia masuk pintu tubi'un. Boleh. Dan mazhab Syafi'i kata tak boleh masuk perempuan haid pun. Boleh juga kalau dalam kadat tu. Tapi kubur tu wali sama tak boleh masuk. Saya pergi seminggu tu dia pergi wali putar. Dia klik saya. Dia kain redak saya so. Dia tanam ambil 2 tingkat kenta ambil 2. Kita buat klik sayang-sayang pakai duk lemari pakai tak buka-buka. Nak ayatnya bahayanya. Kita tak tahu ya. Masalah kita ni ayat tak dengar. Dah tengok dalam internet tak sih benda-benda gitu. Dia gini, kita kena ingat ajaran salah ni sebenarnya pelik ajaran salah. Kita nampak ni ringan atau tak apa setahun ni tak apa lagi. Jangan kita ingat dia tak bergerak ajaran salah dia hidup. Dia bukan mati ajaran salah. Kita nampak sikit tu sikit. Dia hidup tu dia gerak. Lepas tu orang hak bawa pada kita, dia tidak bawa hak berat lah, dia bawa hak ringan-ringan dulu. Sikit dia tengok buaya ni telah molek, makan molek ni. Minggu depan mari lain pula. Tahun depan mari lain pula. Tengok berat lah. Duduk tengah dah. Tengah tak ada mula-mula duduk tengah. Dia akan gerak, dia hidup. Kena berhati-hati. Sebab tu Nabi, sebab tu kalau dalam kitab akidah dia panggil juzur. Setiap ajaran salah ni kita kena tahu juzur. Juzur ni mana benih dia. Daripada waktu dia membesar. Syirik ni dia ada butir dia. Antara butir dia ke dia? Melebihi puja orang salih. Tu butir syirik. Kalau kita tak mati awal-awal tu, bila dia membesar, jadi syirik. Kita akan nampak lah. Sebab tu saya kata, orang dalam bidang pertanian, dia tengok butir, tahu dah ni butir ke dia. Baru orang panggil pakar dalam pertanian. Kalau tubik durian, baru boleh ayat, butir durian kalau gitunya. Sebab tubik durian, tak payah demo kawan boleh. Tak payah pakar lah nak tu. Ni nak jadi pakar. Tiba-tiba sampai jadi durian dulu, baru dia kata durian. Nak jadi pakar dia beda agama. Sesat ramai mana dah orang. Baru dia kata, sesat. Tak payah ayat bila sesat dah. Masa kecil, juzud. Sebab tu kalau kita belajar, dia akan sebut juzud. Misalnya contohnya Khawarij. Juzud dia apa? Juzud dia apa? Salah satunya kerana membelakangi nas. Tu ke? Membelakangi.
Kalau puak-puak ajaran salah ni, ulama kata salah satu sebab mereka jadi salah kerana mereka tidak mementingkan kesahihan maklumat. Sebab tu kita tengok dia ambil maklumat dhaif saja. Dia tak kira hak tu. Sedangkan Imam Bukhari kata umat Islam ni perlu dididik dengan hadis sahih. Dengan hadis sahih, cukup dengan hadis sahih. Tak ambil dhaif tak apa. Dia sebenarnya kalau kita perhati, walaupun hadis dhaif, ulama kata boleh sekadar untuk fadail, kelebihan gitu. Nak asas ibadat tak boleh. Nak menyahabitkan salat tak boleh dengan hadis dhaif. Tu. Baik, cuba ikutilah dia punya salat-salat bid'ah kuliah saya buat tu di Sarjana Utama. 131 salat bid'ah. Syekh Laknawi kata, dia kata saya pun heran, dia kata. Macam mana puak-puak ni, sebab solat-solat semua boleh katakan hak dhaif tu banyak nak dhaif jiddan maudhu. Kebanyakannya hadis dhaif. Apa suka sangat hadis dhaif? Sedangkan hadis dhaif tu disiplin nak ikut hadis dhaif untuk fadail ya. Kita nak menyabitkan satu ibadat sebesar solat tak boleh dengan semata-mata hadis dhaif. Tak boleh. Okey, salatul bauli, salatu sunnatil bauli, salat sunat kencing. Aja dengar. Kalau ada semua hak tu puak kita buat. Enggak kat kita ngacak ke kencing. Boleh tahan semaya dah puak kita ni. Tu saya tanya, lepas kencing semaya lalu kau dah ambil wuduk tu panggil solat wuduk gong bu solat sunat kencing. Ulama kata solat sunat wuduk tu, hak tu pergilah lagi solat sunat wuduk tu. Berat alias, sebab tu saya tekan sangat tu, sebab berat kita tengok. Cuma kita ni kadang-kadang ajalah tengok letih gitu, sebab kita duk tepik di mikrofon tah tukar ni berapa kali dah tukar mikrofon. Tak jadi apa, sebab apa? No. Orang yang ada authority, ada kuasa tu. Tak bertindak. Tu. Tak apalah kita buat setakat kita boleh buat. Nak buat. Baik, cuba tengok lagi. Yang ke-9, larangan daripada tasyabbuh. Tasyabbuh ni mana menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah, yakni Yahudi dan Nasrani. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahawa hal tersebut merupakan bahagian dari agama Islam. Kalau tak ada dalil, dia gini, maksudnya kalau serupa dengan kafir ni, kalau dalam bab yang ada dalil dalam agama kebetulan serupa dan perkara itu tidak bercanggah lah, maksudnya tak apa. Hak kata tasyabbuh ni, hak Islam tak ada hak tu. Dah hak tu bukan dalam kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. Jadi serupa. Misalnya sama pakaian, tak apa, pakai kok tak apa lagi hak tu. Enggak, kok tu bukan pakaian agama. Tapi serupa misalnya kata sambut hari jadi, tu agama tu. Dalam agama Majusi, sambut hari jadi tu sebenarnya dia unsur nak membesarkan api tu, sebab tu dia ada lilin. Kok tu dia pergi asalnya. Orang kita ni dia buat lilin, dia bubuh lapus pada lilin kot, cuma dia pasal elektrik. Orang tak panggil lilin lah, tak panggil api, dia panggil elektrik. Gong sungguh. Masa ambil sekotak nak buat dengan kotak-kotak saya. Apa? Sebab dia jadi hak dia. Dia orang Islam, dia berasa tu hak dia dah sambut hari jadi tu. Padahal tu bukan hak orang Islam asal tu. Tu susupan tu. Itulah nak ayatnya bila kita ambil ajaran lain begitu lama berakar umbi nak buat jadi saya. Siapa tahu tu tak tahu. Yusuf Qaradawi kata tak ada faedah langsung sambut hari jadi. Yusuf Qaradawi kata. Enggak benda nak tahu ada. Lepas tu perayaan, tak ada perayaan dua. Sahabat Nabi tak ada, tak pernah buat. Tapi zaman tu buat dah Majusi. Yahudi pokok tu buat dah. Pokok Nasara dia buat dah. Tu dari segi budaya. Sebab tu ulama kita dia bahas gambar. Dia bukan sekadar bahas dari segi hukum boleh dan tak boleh. Dia bahas juga dari segi budaya siapa. Hal tu ditekankan juga. Sebab Islam ni dia ada thaqafah dia sendiri. Budaya dia sendiri. Yang ke-10, wajibnya menuntut jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada keburukan, sama ada syirik, bid'ah ataupun maksiat. Kena tutup saddu zara'i lah. Sebab tu kita belajar ni sebenarnya kita nak tahu benih kesesatan. Kalau gini dia jadi warna. Salah satu paling besarnya ghuluun fi salih kubur. Kau semua tu berkait dengan ghuluun fi salih. Saya terfikir juga sebenarnya bila kita duk baca kitab ni, kita kata kenapalah Allah biarkan rosak begitu sekali ajaran Nabi Isa sehingga Nabi Isa betul benar manusia jadi tu. Akhirnya apa hikmahnya? Ada hikmah tu. Antara hikmah ulama sebut Allah nak ajar kepada ajaran hak kekal akhir zaman, ajaran Nabi ni kekal. Lepas Nabi ni tak ada Nabi dah sekarang. Nak ajar bahawa setara Nabi hak begitu jelas dia tu abdun wa rasulun tu, dia kalau
Kesilap yang paling besar berlaku kerana orang agama lah. Rasanya agama Kristian kerana orang agama. Siapa dia boleh anggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan? Saya nak tanyalah mana ada ini. Sebab orang ni dia serupa sebiji seperti Syiah. Bapa agak kita kata orang-orang agama Kristian letak Nabi Isa jadi Tuhan bapa. Dia tak tahu kan Isa tu manusia. Tahu. Bapa cuba fikir. Seperti mana Syiah, ulama Syiah letak maksumnya para imam tu bapa. Dia tahu bahawa imam itu tidak maksum, dia tahu, dia kenal. Sayyidina Husain tak ada buat kesalahan Hasan, dia kenal muka manusia belakang. Bapa letak juga. Dia nak sebenarnya. Cuba kata mula. Ni kita kena faham. Sebenarnya pemimpin agama Nasrani dia buat gitu sebenarnya sebagai persedia awal untuk dia reka ajaran agama. Bila dia reka ajaran agama, dia letak atas nama Nabi Isa. Orang akan terima sebab dinisbah nama Nabi Isa. Puak-puak Syiah ni nak. Ulama-ulama dia reka sebanyak mana hadis. Nak suruh orang percaya hadis tu dia kata ni kata-kata Ahlul Bait. Ni kata-kata Imam Maksum. Dia letak gitu. Kau orang percaya. Dalam agama Islam kita, hadis ni disebut pada Nabi. Tapi kita tak akan percaya. Kecuali melalui satu disiplin ilmu yang kukuh. Kamu katalah ini hadis Nabi. Kami nak tengok dulu sanad dia. Kami tak percaya. Walaupun kamu kata ni hadis Nabi. Buih mulut. Tobik kau telenga mulut katakanlah. Bukan mulut. Buih. Katalah tobik kau telenga buih tu kan. Kita tak percaya. Mari dulu. Kita nak tengok dalil dia. Mana sanad dia macam mana. Kita tengok dulu. Tapi kenapa? Bila Allah nak rosakkan satu-satu ajaran. Bila ada orang kata ni ajaran Nabi Isa. Pok dia tak minta sanad. Muka sanad pun tak ada. Tu nak ayat penting sanadnya. Kalau puak Kristian minta sanad, mana sanad kata ni kata-kata Nabi Isa? Puak dia nak awal mana sanad? Ada sanad? Ada kitab Jarh Ta'dil? Kita ada. Syiah, sebab tu ulama kita dia kata tak pelik Syiah buat kitab Jarh Ta'dil pun dia buat. Tak ikut disiplin yang sebenar. Nak ayatnya dalam agama Islam ni, kalau orang kata hadis Nabi pun kita tak percaya lalu. Nak tengok dulu. Dalam kitab mana? Dalam kitab mana? Lepas tu nak tengok dulu. Mana-mana sanad dia. Lepas tu cek sesanad. Dia ada ilmu tu. Tak erti tu. Kita tak erti orang lain erti. Tu agama kita. Sebab tu bila orang nisbah sesuatu pada Nabi, kita kata mana? Dalam kitab mana? Dalam kitab mana? Dia kata ada dalam kitab ni. Kitab ni dia ambil mana? Maklumat. Dia kena jujur siapa situ. Ambil dalam kitab ni. Kitab ni mana? Bila siapa satu kitab, dia tak sebut dia ambil mana. Tu jadi masalah. Panjanglah kalau saya nak sebut kan. Sebab tu hadirat kita kena ingat 3 kurun pertama itu zaman yang menjadi penegak pada kebenaran. Sebab hadis-hadis Nabi yang dibukukan dalam 3 zaman itu kira lengkap dah. Makna kalau tiba-tiba ada hadis tak ada dalam buku-buku, dalam kitab ulama yang ulama daftarkan hadis tak ada dalam 3 generasi ni, 3 kurun pertama tak ada, maknanya hadis tu bermasalah tu. Macam mana boleh tak ada dalam sunnah sittah, dalam sunnah tis'ah, dalam kitab-kitab 300 tahun dulu tak ada? Mari mana hadis ni? Tu cara dia. Sebab tu kita nak jujur, nak tahu nak jujur siapa mana dalam kitab mana, kitab ni ambil mana. Tu ya. Tak boleh kata Nabi kata kat jadi Nabi lalu. Tidak gitu agama kita. Tidak gitu ya. Baik penjelasan saya ambil sikit lagi ya. Para ulama telah sepakat bahawa tidak boleh mencari berkat dari pohon-pohon, batu, tempat dan tali. Kecuali ada nas. Misalnya Hajarul Aswad tu berkat lah. Kita pergi cium ingat pada Nabi. Boleh pahala. Sebab ikut Nabi. Tu ya. Tapi apakah kita boleh letak Hajarul Aswad ni, kalau kita pergi situ boleh hilang penyakit. Kalau pergi Allah muka, kalau tak ingat jadi ingat. Tak boleh. Tak ada lagi. Cuma dia terasa ingat Nabi. Nabi suruh buat. Sebab tu ada lagi batu lebih comel daripada Hajarul Aswad. Tapi tak ada ulama pergi Allah muka gitu. Istilah tak ada. Apa? Sebab dia tidak sabit daripada hadis. Tu. Pokok tak ada langsung. Pokok berkat tak ada langsung. Tu pokok kurma tu. Tak ada berkat pokok kurma. Sebab tu bila kerak orang bakar gitu ya. Tak ada gapo. Buah sama tak ada berkat kau. Hak tu kita bincang akhirat tu ya. Dalam kitab Tabarruk tu ada sebut tentang buah kurma tu. Lagu mana? Dia gini aja. Poin yang paling penting juga kita kena faham. Kenapa perkara ni dia semuanya kita nak anggap sesuatu tu berkat, semua tu kena ada dalil. Sebab apa?
Dan dalil itu dia sebut setakat mana. Sebabnya nak mengelak daripada orang mengambil kesempatan. Bayar ke air sebotol ni, go apa ni? Seria lah kita tu. Dia masuk air keluar jadi go 25 ya dia jual di bandar Kuala Lumpur. Jadi ada orang atas saya tu dia kata 25 ya Ustaz, dia kata saya beli tak 70 sen je kau beli banyak. Dia kata dak Ustaz, dia masuk aura ayat keluar 30 juzuk. Tengok tu dia masuk. Dia masuk lagu mana tak tahu. Orang kita mudah percaya. Kalau saya ustaz ni saya jual itu laku juga saya. Peti kita. Dahsyat agama lagu tu. Lepas tu orang kata memperdagai, sebab tu dia ada istilah memperdagai ke agama, sebab umat manusia dia cemu dengan orang agama ni. Kok jenis perangai PM gitu tu. Cemu tu. Para apa dia? Tabarruk terhadap hal-hal tersebut termasuk amalan hulu. Dia sebut dah hulu. Dia pergi situ. Hulu. Iaitu apa maksud hulu? Hulu ni amal yang berlebihan. Lebih ni kita nilai dari mana? Ni sudah lebih dah ni. Lebih tu maknanya sebab kita ni dah, kita sesuatu kita buat ni kita tak boleh litah Nabi. Ingat tak cerita tiga orang lah kita tu. Salah satu rahtin tu pergi jumpa isteri Nabi kan, tanya lagu mana ibadat Nabi di rumah. Ni saya sebut ringkas ni. Saya ambil contoh. Isteri Nabi antaranya Aisyah sebut, dan ada beberapa isteri lagi riwayat hadis tu. Dia kata Nabi ni dia semaya malam tapi dia ada tidur. Dia tidur dulu baru dia bangun. Dia akhir 1/3 akhir. Gitu. Ada dia puasa tapi tidak puasa nanak hari. Dia semaya, dia puasa, dia baca Quran tapi ada dia tidak baca. Hak Nabi buat gitu. Maka ada sahabat Nabi dia kata, kita ni saya ambil contoh ya. Bab semaya, kita nak semaya malam tak si tidur. Nabi dia buat gitu tak apa, muka dia maksum. Kita ni tidak maksum. Dia rakyat dia nak semaya tu. Cuma dia nak lebih daripada hak Nabi semaya. Cuba tengok hadis tu. Bila Nabi balik, Aisyah pun cerita, katanya Nabi tu, setengah ulama kata hari tu juga dia pergi cari sahabat tu. Sungguhnya Nabi. Setengah riwayat kata esok dia pergi cari. Nabi kata, mu kau kata gini, nak semaya lebih pada aku semaya, nak puasa lebih pada. Padahal tu puasa, semaya. Bukan kata buat bid'ah pun. Tetapi di situ dikira bid'ah Nabi larang. Sebab apa? Nak buat lebih pada aku. Sebab aku ni orang paling bertakwa. Hak aku buat tu, itulah kemuncak dia. Hanya tak boleh lebih. Kalau lebih, jadi tanattu' dia panggil. Nabi kata, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang buat lebih daripada aku buat. Tu saya terjemah mafhum. Mudah faham? Buat lebih pada Nabi buat ibadat, tanattu' dikira melampau. Dan itu menjadi punca kebinasaan akhirat. Dunia tak nampak tu. Bahaya hati-hati. Kena berhati-hati. Kita duduk main-main. Tak apa. Kita kata, muka semaya. Bukan lagi merapuk. Muka semaya. Apa salahnya? Ngatik. Ngatik ni la ilaha illallah. Apa salahnya? Bukan duk baca lagu negara ku masa tu. Tu kena faham tu. Kalau tidak tak okey Nabi kata begitu. Nabi kata siapa-siapa dia benci dengan cara aku buat, laisa minni. Bukan puak aku, laisa minna. Man raghiba an sunnati tu bukan bab nikah saja. Walaupun setengah ulama tahu tu kait dengan nikah. Salah satu saja. Saya terjemah begini, mudah faham. Man raghiba an sunnati falaysa minna ataupun minni. Siapa dia tak suka kepada cara aku. Aku buat setakat ni, nak lebih lagi. Maka dia bukan puak aku. Maka dia di hari akhirat kalau dia berterusan melakukan perkara yang tidak sama seperti aku buat, dia di hari akhirat dia akan berada di zumrah yang lain. Zumrah ni kumpulan, bukan kumpulan aku. Ingat dia tak nak pergi minum air di kolam Kautsar pun tak boleh. Baik. Dan ketahuilah tabarruk terhadap hal-hal tersebut termasuk dalam amal hulu, berlebih-lebihan menurut syariat. Yang sedikit demi sedikit amal ini akan berubah menjadi berdoa dan beribadat padanya. Sesungguhnya ini merupakan syirik besar sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan ketahuilah bahawa larangan ini bersifat umum. Ia mencakupi segala sesuatu yang sepertinya. Bahkan dilarang juga tabarruk dengan makam, pijakan kaki Ibrahim, kamar Nabi, bilik Nabi, dia sakhrah Baitul Maqdis, batu besar tu di Baitul Maqdis kata tergantung tu, dan juga selainnya. Tak boleh. Kita kena ingat tak ada satu hadis pun sebut kelebihan kubur Nabi tu. Tak ada so. Sehingga kita pergi jilat dinding dia tu. Bukan kita orang lain. Ada kita pergi jilat ni di dekat dengan Masjid Muhammadi tu ada seorang
mutawih hak lama tua dia. Saya rasa lah ni mungkin dia sakit dah. Saya pergi. Mula-mula saya nak jadi mutawih, pergi ambil nasihat dia lah, khidmat nasihat dia. Tanya dia cikgu. Dia tak boleh harap pun dia boleh bahasa Inggeris. Dia kata masa dia pergi dulu, dia kata semua waktu lah kau. Masak sendiri, utang banyak dia kata. Dia tak boleh. Sebab apa? Tak nak masak tak boleh. Dia mesti ada caterer ni lah kita kata tak. Jadi dia ceritalah gini. Saya pun tanya dia, adakah orang kita pergi buat gini-gini? Dia kata memang ada. Dulu pergi jilat lilin, jilat nak ambil berkat. Lepas tu pergi sapuh dia, tak ada berdebu tu niat ya. Siapa gitu sekali. Tu tak boleh tu. Tu panggil hulu. Hak kita perginya memang sunat ziarah kubur. Mana-mana kubur boleh. Cuma pergi kubur Nabi tu lebih memperingatkan. Sekadar tu ya. Kalau buat lebih jadi hulu. Siapa pergi nak ambil tanah pergi cekar dia setengah tu dia. Kalau pergi kubur, sebab tu kubur dulu dijaga kubur Nabi bakit tu. Hak kubur Sayyidina Uthman lah muka tahu kubur dia. Hak kubur Sayyidina Ali tak tahu. Kubur sahabat-sahabat lain tak tahu. Tak boleh tahu awal-awal lagi. Kubur Sayyidina Uthman ada. Sebab dijaga. Sebab apa Syiah pergi ludah. Hak ludah tu Syiah. Hak orang kita nyegi je gigi ni. Dia cerita lah. Dia pergi, dia senyap tangan. Dia mata dia tengok tangan turun bawah. Dia cekar tangan boleh poket. Dia jadi cerdik gitu. Tolong semua. Dia buat kelik tu, dia pun dalam kaiku ni, dia buat kelik. Dia ada sahur tu, ni tanah kubur Sayyidina Uthman. Tak apa-apa ke tanah kubur. Dia mari proses dia. Hak tu, hak tak boleh tu. Silat-silat kalau 3 generasi jadi mana? Wak bom tu. Kubur tu, ni kubur. Tanah ni tak ada, dijauhi. Kubur tanah haram. Sodah kecoh dah. Berebut anak-anak tu, hak tu. Akhir sekali, belah pergi sikit sorang. Dia jadi gitulah. Itu maksud hulunya. Benda ni misalnya tabarruk ni boleh. Kita kata tabarruk, contoh saya ambil tabarruk dengan Allah Ta'ala ke dia? Makan. Bismillah, sebab apa Nabi makan? Nabi pun sebut. Lepas tu, hak tabarruknya ke dia? Tabarruknya berbuka puasa dengan Allah Ta'ala. Itu tabarruk. Ada kelebihan. Boleh pahala tu. Tak kira Allah Ta'ala ke dia pun. Sebab tu, mana orang-orang Arab pun sebut kadang-kadang orang guna nama tamar Nabi. Pada dek-dek pun. Kih nak jual mahal. Ni taman Nabi ni dia kata. Sebab tu bagi saya benda-benda tak jelas gitu. Kita kata saya kira taman ni taman hak mana hak sedap ya. Awak jual taman Nabi, saya makan hak di bakit tu hak besar ni tu. Sedap pada hak ni. Saya nak makan tu biar tidak taman Nabi. Sebab kita tahu dah tak tahu mana hak ni. Orang kita tak boleh bunyi taman Nabi kan. Lalu dah. Jual mahal 100 hias kilo. Hak lain jauh lagi lebih sedap pada hak tu. Bahaya kita. Janganlah perasaan gitu bahaya. Baik, adapun mengusap dia buat sin cuba. Adapun mengusap dan mencium Hajarul Aswad serta mengusap rukun Yamani seperti yang dibuat oleh Nabi. Ni ada hadis khusus. Nabi gitu bucu dekat dengan guna tungkat dia. Ada sekali tu Nabi buat juga, Nabi naik unta. Nabi nak tunjuk sahabat dia cara. Mungkin Nabi buat sekali atau awahnya. Nabi sampai situ, Nabi setengah ulama kata Nabi setuh dengan tongkat dia. Kemudian Nabi setuh hujung tongkat dia, Nabi cium. Sebab Nabi malah tak mau turun lah. Gua ramai kat sahabat tu. Pergi tu. Di Hajar Aswad tu. Mana istilam dia panggil. Lepas tu ada, cium tu pun ada. Cuma gitulah. Sebab tu kita kalau ramai kita buat gitu. Tak apa, dah isyarat saja dengan tangan kanan kan. Istilam itu. Hak tu ada. Boleh lah tu. Boleh lah tu. Tapi tak boleh lebih-lebih. Maka ini termasuk penyembahan kepada Allah. Sebab ikut Nabi. Pengagungan kepadanya dan tunduk kepada kebesaran. Ini adalah ibadat. Sebab ada dalil Nabi buat. Termasuk dalam mengagungkan Allah. Kerana mengusap dan mencium Hajarul Aswad dan mengusap rukun Yamani termasuk ibadat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan ibadat haji dan umrah. Kalau ada tak apa. Baik, ni saya pun habis sikit lagi. Adapun kepada batu-batu dan pokok-pokok sebagaimana disebut di atas merupakan pengagungan terhadap makhluk dan menjadikannya sebagai sembahan. Kalau pokok tak ada pun dikatakan ada hikmah, ada kelebihan, sunnah makaniyah, tak ada. Sifat untuk pada pokok ni tak ada. Perbezaan keduanya adalah seperti perbezaan berdoa kepada Allah yang merupakan ikhlas dan tauhid dengan berdoa kepada makhluk yang merupakan syirik dan penyekutuan, yakni menjadikan tandingan makhluk kepada Allah. Kalau tabaruk dengan pohon, batu dan lainnya tidak boleh, apalagi tabaruk dengan kubur lebih tidak boleh lagi, dan ini adalah perbuatan syirik.
Betul, saya terima, saya pun tahu. Ada setengah ulama kata dia tidak kata syirik selalu, dia kata boleh membawa pada syirik. Kita pun tahu. Tapi ulama ni dia sebut begini ni sebab apa? Sebab hak ni lah punca besarnya. Lebih baik kita bertegak dalam masalah. Tak ada faedah pun sebenarnya. Sepatut pergi kubur ni bersih, kubur patut istighfar supaya Allah doakan Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'afahu. Hak paling pendek tu. Dah, engkau panjang tak ingat kita. Nah, hak tu tak apa dah. Tak sedut buat lebih-lebih. Di muka bumi tidak ada kuburan yang mengandungi barakah. Tak ada. Marah ni kalau kita kata begini. Tak ada. Kubur Nabi tak ada berkat. Tak ada. Apa? Patut pergi tak boleh. Boleh pahala. Mana-mana kubur boleh pahala. Dalam fiqh Syafi'i, pergi kubur kafir boleh pahala. Ingat pada Tuhan. Betuahnya kita Islam. Ni kalau mati gini lah ke mana? Jadi kau insah lagi. Tu nak ayatnya kubur. Kalau kubur kucing tu tak lah. Kubur manusia. Kan? Kuburan boleh diziarahi dengan syarat mengikuti disiplin dalam syariat Islam. Kena ikut disiplin. Disiplin tu makna sunnah lah. Kalau kaum muslimin datang ke kubur yang tertentu, kemudian mereka meminta-minta istighatsah dan tabarruk kepada kubur-kubur tersebut, maka ini adalah perbuatan syirik akbar yang wajib dijauhkan dan ditinggalkan. Sepatutnya kita pergi kubur, kita doa untuk dia. Bukan kita doa supaya dia doa untuk kita. Balik bahaya tu. Ya? Dan kewajipan para da'i dan ulama memperingatkan umat Islam dari bahaya syirik dan sarana-sarana yang membawa pada syirik. Wallahul musta'an. Kepada Allah lah kita minta pertolongan supaya kita tidak terjebak dalam ajaran salah ni. Begitulah. Jadi kandung yang bak ni kita bincang dalam sesi akan datang lah, insya-Allah. Banyak juga tu 22 tu. Poin yang kita bincang pada awal tu dia simpulkan dalam kandungan ni. Mana kalau kita maknanya bagus. Iyalah aku ke mana kita ni ada sudut kebaikan dia lah. Bila kita bincang-bincang mungkin beberapa siri, satu tajuk 4-5 siri, tapi di belakang tu dia buat pula ni poin-poin hak daripada awal bak sampai akhir ni. Dia buat sini sampai 22 poin. Maknanya kita boleh refresh balik maklumat. Kita boleh karah balik kita kata hak daripada awal sampai akhir ni dalam bab kandungan. Kandungan bab. Tu bagus kita. Jadi kalau kita tak ingat apa, dia akan mengembali ke semula ingatan kita pada poin-poin hak lepas tu. Okey, ada apa-apa persoalan ke? Kalau ada boleh, kalau nak tanya. Persilakan. Okey, tak ada kan? Faham molek. Siapa nak tanya jadi tak erti Alhamdulillah. Tak apa kita itu. Dia banyak lagi sebenarnya mulai saya nak sebutnya. Sebab dia kitab ni sebenarnya dia ada rujukan dia. Kitab tauhid ni sebenarnya dia ada rujukan dia. Rujukan dia yang banyak lah. Dua kali sekali ni, sekali ganda ni lagi. Ulama bahas kitab. Kitab tauhid ni. Mana boleh tak nak baca lah. Dan rasanya diterjemah dari bahasa Melayu Indonesia. Kitab Kifatul Majid juga. Tapi ni bukan Kifatul Majid. Cumanya poin dia tu dia susun bab lebih kurang ya. Kita boleh rujuk lah. Dia dalam kitab tu dia gabung 3 kitab. Tebal dengan saya ada Temuh Arab lah. Tapi terjemah saya rasa ada. Ada kan? Caranya sebab banyak beli kitab tu boleh itu bagus lah. Mau baca lah. Mana kita tidak terjemah pun bangsa kita tidak menjadi budaya terjemah lagi tak apa, kita jadi budaya baca tak apa dulu. Sebelum tu budaya beli kitab dulu tak apa dah tu beli sipel lepas tu sikit lagi kita boleh buat maktabah. Bagus juga tu, besar tu. Kalau di negara-negara maju ni maktabah peribadi setengah-setengah ulama kitab dia satu rumah kitab dia. Lepas tu kadang-kadang anak dia sampai habuk untuk mewarisi cara hidup dia. Kalau buka untuk orang study tu banyak mana manfaat boleh tu. Molek juga tu. Kok mana pun tak rugi lah kita beli kitab, tak rugi insya-Allah. Kitab agama ni dia tidak lapuk di zaman lah kita kata. Kalau kitab-kitab lain buku cerita tu lemah enggak bakar api dah boleh 10 tahun. Buat nyemuk dia kata. Orang terbaca sama tu. Buat baca Quran, buku cerita. Tapi kalau kita agama dah. Kita akan belek lepas tu sama-sama syarah hadis. Okey, saya setakat itulah dulu. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita tangguh setakat itu. Insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan sambung kesimpulan bab ni lah. Kandungan bab 22 dia buat. Semolek-moleknya baca dululah. Baca dulu. Gitu.
Okey, saya rasa setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.